والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه. الحمد لله. Kuliah menurut pada tes kedua tidak dapat menjadi tapi bersyarat Al-Qami dia bukan pusat awal dan kemudian jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang merupakan pengusi surau An-Najah, khususnya ahli jawatankuasa urus dia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita berada pada bulan Ramadan, dan pada hari ini hari yang ke-22 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita telah pun menyelesaikan 1/3, 2/3 lebih daripada bulan Ramadan ini, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah melaksanakan amal ibadat, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, khususnya berkaitan dengan ibadat puasa ataupun ibadat dalam bulan Ramadan ini. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang cukup istimewa bagi kita orang Islam. Kerana pada bulan ini Allah Ta'ala telah membekalkan kepada kita pelbagai bentuk peluang untuk kita melakukan amal ibadat ini. Walau bagaimanapun peluang-peluang ini bergantung kepada bagaimanakah persepsi dan pandangan kita terhadap semua peluang ini. Sekiranya kita merasakan peluang ini ada kaitan dengan kita, maka kita akan cuba mendapatkannya dan juga berusaha untuk bersungguh-sungguh bagi mengejar dan bagi mencari sesuatu daripada amal ibadat ini. Sebaliknya, sekiranya tiada kaitan apa-apa dengan kita, maka kita tidak akan peduli dan kita akan mengabaikan sahaja. Walaupun Ramadan datang dan datang, walaupun peluang datang dan datang, tetapi peluang itu kita akan abaikan begitu sahaja. Sebagaimana yang saya contohkan, apabila berlakunya sesuatu, contohnya berlaku banjir, katakan di berkaitan dengan kita lah dulu, di Sungai Tangkas dulu pernah banjir lah dulu sekejap kan, sedikit banjir. Tapi banjir itu mungkin kita hanya tengok je lah, kita hanya mengambil simpati begitu sahaja. Apatah lagi sekiranya banjir itu tak ada kena dengan kita pun lalu begitu sahaja tanpa ada ambil peduli tentang perkara berkenaan. Berlalulah begitu sahaja. Contohnya lain ialah kalaulah terbakar satu-satu premis bank, contohnya satu bank terbakar, kita pun tengoklah dalam Facebook, tengoklah media sosial tu, terbakar satu-satu bank. Terbakar satu-satu bank ni bukan duit kita terbakar pun, duit orang.
Kita pun tak ada peduli mana pun dengan bank terbakar. Mungkin bank tu terbakar banyak juta habis bila terbakar itu. Jadi walaupun menghabiskan banyak juta yang dihabiskan, tetapi oleh kerana duit yang tu bukan duit kita, tak berkaitan dengan kita pun, walaupun kerugian itu melibatkan jumlah yang banyak, tapi kita tak peduli pun dengan kebakaran-kebakaran itu. Kenapa? Kerana itu adalah perkara yang tak berkait dengan kita. Kita pun tak ada rasa sedih, tak ada lah rasa kita nak susah hati, tak boleh tidur malam apabila melihat bank yang telah terbakar. Begitu juga tuan, kalau kita ditawarkan dengan tawaran mempunyai kereta, tawaran rumah, yang mungkin rumah tadi bernilai 800,000, yang dikatakan murah ni, below market price. Yang market price nya mungkin 1.2 juta, tapi nak offer dekat kita 800,000 je, murah je 800,000. Kalau ikutkan market price nya 1.2 juta. Jadi walaupun demikian, rumah tadi bukan keperluan kita, tak ada berkaitan dengan kita, bukan keutamaan kita, bukan keinginan kita, maka rumah tadi kita, tawaran tadi kita abaikan begitu sahaja. Kenapa kita abaikan? Kerana itu bukan keperluan kita, bukan keinginan kita dan bukan keutamaan. Begitu juga bila kita ditawarkan dengan masalahnya kereta murah ni. Kereta ni baru, kalau ikutkan baru 150,000 kereta ni, tapi kan baru pakai setahun ni, saya nak bagi 50,000 je lah. Kan, tak pernah 50,000 je. Tak ada orang lain, saya nak bagi kat awak seorang je. Kan, jadi kerana dia bukan keutamaan kita, kita pun tak ada duit sebanyak 50,000. Kan, dan sekarang ni sebagai pelajar contohnya, tak ada keperluan nak beli kereta sampai 50,000 masalahnya. Offer tadi tak apalah, bagi kawan lain lah, saya tak perlu perkara berkenaan. Sama ada bersifat offer ataupun bersifat kerugian yang mungkin menimpa sebahagian daripada orang yang tertimpa kepada orang lain. Tetapi offer tadi ataupun kerugian tadi tak ada berkait dengan kita. Tak ada berkait dengan kita. Hanya orang lain ataupun kelebihan-kelebihan itu, kelebihan yang bukan keutamaan kita pun, dan kita tak perlu pun tuan-tuan. Maka ketika itulah datangnya Ramadan, dia ceritalah ustaz yang berkuliah kat sini hari-hari, ceritalah berpuluh-puluh kelebihan, berjuta-juta kelebihan, even berbilion-bilion kelebihan pun, berbakul-bakul kelebihan pun. Maka tak diambil peduli. Kenapa tak ambil peduli? Kerana dia tidak dianggap sebagai satu keperluan dan juga sebagai satu keutamaan dalam kehidupan. Maka begitulah yang menyebabkan apabila berlakunya Ramadan dan demi Ramadan, maka kita mendapati bahawa di awalnya penuh, di hujungnya makin tirus, dan akhirnya menjadi seperti mana sedia kala. Kenapa? Kerana mungkin jiwa manusia belum lagi boleh menyerap perkara-perkara yang baik. Apabila dia belum boleh lagi menyerap perkara-perkara yang baik, maka menyebabkan dia punya jiwa itu, dia cuba mungkin 5 hari yang pertama akhirnya gagal. Dia cuba juga mungkin 10 hari yang pertama akhirnya tewas. Kerana jiwanya masih lagi belum dapat untuk menyerah, belum dapat untuk berubah, belum dapat untuk menerima kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam Ramadan dan juga dalam ibadat-ibadat ini. Barangkali belum bersedia, jiwanya belum bersedia. Dia cuba mungkin hanya bertahan 3 hari. Dia cuba mungkin hanya tahan 4 hari, 5 hari. Tapi mungkin lepas hari ke-5, hari yang ke-10 dia tewas. Kenapa? Kerana belum bersedia lagi jiwanya untuk begitu. Maka di sinilah terletak bagaimana perlunya untuk kita melihat Ramadan ini sebagai suatu keperluan kita yang kita perlu dalam hidup. Bukan sekadar cerita tentang kelebihan-kelebihan sahaja. Kerana cerita tentang kelebihan ni tadi macam kita cerita offer dekat orang lain, rumah lah. Memang bagus rumah, 800,000 je. Kan harga market dia, market price dia baru 1,200, 1 juta, 1.2 juta. Tapi iyalah kan, walaupun 800,000 murah daripada harga yang sepatutnya, tapi inilah tuan-tuan yang kita sebut sebagai Ramadan antara kelebihan dan juga keperluan.
Maka bila kita berbicarakan tentang kelebihan dan keperluan ini, mari kita tengok apa sebenarnya keperluan kita sebagai orang Islam terhadap Ramadan ini, supaya apabila kita berbicara Ramadan ini daripada perspektif kelebihan, maka kita akan rasa sesuatu sebenarnya kita perlu. Sebenarnya Ramadan ni satu keperluan kita perlu. Dia bukan lagi bukan satu keistimewaan yang ni. Memanglah satu keistimewaan, tapi ialah satu keperluan. Macam kereta lah. Orang beli kereta, memanglah ada istimewanya. Kereta ni lain, kereta ni lain, kereta ni lain. Motor ni lain, motor tu lain, motor ni lain. Memang ada berbeza. Setiap motor berkenaan, setiap kenderaan berkenaan. Tapi walaupun berbeza, dari sudut keperluan kita semua perlu. Nak motor mewah ke, motor tak mewah ke, kereta mewah ke, kereta tak mewah ke. Tapi kita perlu kepada semua ini. Ini keperluan kita. Keperluan apa? Kalau motor, keperluan kepada pengangkutan. Kalau rumah, keperluan untuk kita penginapan. Pakaian, keperluan kita untuk kita menutup kita punya badan kita. Keperluan kita kepada Ramadan ialah 4 keperluan kita untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keperluan. Keampunan ini bukan satu benda yang dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Tak. Ini adalah satu keperluan kita sebagai orang Islam. Yang kedua, keperluan kita kepada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni satu keperluan, kita perlu kepada rahmat Allah Taala. Yang ketiga, kita perlu untuk mendapat keredaan Allah. Kerana keredaan Allah ni tanpa keredaan Allah kita tak masuk syurga. Tanpa kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak redha, Allah tak suka nak masuk rumah dia macam mana. Kalau kita ada rumah, kita tak suka ke orang, kita nak datang nak masuk, dia tak suka, takkan kita nak masuk, takkan dia nak panggil masuk, dia pun tak suka. Yang keempat, kita perlu kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni merupakan satu keperluan. Keperluan untuk kita melaksanakan amal-amal bakti, amal baik ni, kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita mempunyai 4 keperluan ini. 4 keperluan ini ialah keperluan kita sebagai seorang Muslim. Yakni keperluan kepada yang pertama, keperluan kita kepada mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu mendapat keampunan daripada Allah? Kerana dengan keampunan ini yang menyebabkan segala dosa-dosa kita, segala benda salah yang kita buat, kita ada peluang untuk diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dengan adanya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So keampunan ni sangat penting. Apatah lagi bagi kita manusia orang biasa ni. Kita memang tak lepas daripada buat dosa dan silap. Kita memang selalu buat dosa dan silap. Apatah lagi tok kita dulu, sewaktu di alam sebelum diturunkan ke bumi ini, tok kita ni dulu memang buat salah, buat silap. Dengan bahasa lain, bahasa sekarang ni panggil dengan kena scam. Kena scam dengan iblis dalam syurga. Apa iblis kata? Adam, kalau kamu nak duduk lama kat sini, kau makanlah buah ni. Kan? Duduk lama kamu kat sini. Kan? Kekekalan kamu kat sini. Digodanya, di scam je lah dalam bahasa sekarang lah kan. Dia tipu tu tak best. Dia kena scam. Dia dah sedap sikit bahasa sekarang ni kan. Bila di-scamkan Adam pun tertipu lah. Makanlah buah larangan. Dengan makan buah larangan ni, turunlah Adam ke atas muka bumi. Turunlah Adam. Yang akhirnya menjadi sebab kepada kewujudan kita di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa itu menjadi titik permulaannya, Allahu a'lam. Itu tak tahulah saya nak menjawabnya. Tetapi itulah kewujudan kita di atas muka bumi ini adalah bermula daripada apabila Adam makan buah larangan. Makna kata kita manusia sebagai anak Adam ni memang terdedah kepada kesilapan, memang terdedah kepada kesalahan. Sebab tok kita pun pernah diperdaya, pernah di-scam, ditipu oleh iblis dan akhirnya turun ke atas muka bumi ini.
justru kita sebagai anak-anak Adam ini kan memang tak lepas daripada dosa dan daripada sin. Memang tak lepas. Sebab kita punya by its nature lah. Manusia ni by its nature. Nature ni memang terdedah. Tok kita pun buat silap, buat salah. Diperdaya. Maka kita manusia ni tidak kuat. Tidak kuat kita ni untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam hidup. Yang menyebabkan kita mungkin tertipu dengan iblis. Kita terpedaya dengan hasutan hawa nafsu. Kita terleka dengan tarikan daripada dunia. Kita alpa dengan tuntutan syahwat kita sebagai manusia. Yang menyebabkan kita terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang tak baik. Maka di atas itulah kita melakukan dosa dan melakukan kesilapan dengan Allah. Di sinilah terletaknya keperluan. Keperluan untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesilapan kita. Di mana Rasulullah ada menyebutkan bahawa khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yaghfirhu rabbuh. Sia-sia, rugi orang yang berada pada bulan Ramadan tapi Tuhan tak ampun. Kenapa? Kerana bulan Ramadan adalah bulan keampunan yang Allah akan menyelamatkan dan membebaskan manusia daripada cengkaman ataupun daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, kita perlu kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu kepada rahmat ini? Kerana manusia ini, tuan-tuan, kita ni kan masuk syurga adalah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah sangat dengan amalan kita. Malahan bukan amalan kita yang menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita tak menjadi asbab, kan? Kerana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, amalan kamu tidak menyebabkan kamu masuk syurga. Sahabat-sahabat tercengang, kan? Engkau pun sama? Ya, aku pun sama, kata Rasulullah. Amalan aku tak menyebabkan aku masuk syurga. Lepas tu kalau tak sebab masuk syurga, sebab apa pula? Kan? Maka Rasulullah menjawab, kan, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Melainkan sekiranya, kan, apa yang Allah Taala turunkan rahmat kepada seseorang itu. Jadi maknanya, tuan, yang amalan-amalan kita ini, Ustaz, kita buat apa sebenarnya? Kan, nak buat apa amalan kita ni? Yang kita dah jadi amalan tak menjadi sebab masuk syurga ni, buat apa beramal? Kan? Daripada buat 20, buat 8 je dah lah, Ustaz. Sebab buat 20 bukan sebab masuk syurga. Buat 8 je lah. Yang buat dia kata, Ustaz, tak payahlah Ustaz, buat 8, buat 2 je dah lah Ustaz. Kan? Buat 8 pun belum tentu jamin masuk syurga. Kan? Yang best lagi, tak payah pergi lah Ustaz. Kan? Buat amal pun kan masuk syurga, dia kata. Pula dah begitu. Kan? Kita bagi tahu bahawa sama ada 8 ke 20 ke dan sebagainya ini menunjukkan tanda komitmen kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar ada dalam hadis cerita tentang bagaimana orang yang masuk syurga ini disebabkan oleh bagi minum anjing yang lapar, yang dahaga. Ada anjing yang dahaga dibagi minumkan, dia tahu kisah. Dengan sebab itu masuk syurga dia. Kan? Masuk syurga dia dengan sebab berkenaan. Bukan semayang pun tak ada apa. Dengan sebab tu dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan ada orang yang berjuang, mati syahid, mati dalam peperangan. Tapi Nabi kata dia mati-mati saja ni, tak masuk syurga dia. Sebab dia mati bukan kerana Allah Ta'ala. Dia mati kerana lain. Maka kematian itu tak dianggap sebagai suatu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang mati berjuang, berperang dalam jalan Allah Ta'ala, tak diterima amalan dia. Ada orang yang hanya bagi anjing yang minum je, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua, tuan-tuan, kisah-kisah yang terdapat dalam agama kita, yang menggambarkan bagaimana perlunya untuk kita terus beramal dan juga kita mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala kepada kita. Ramadan, walaupun hadisnya hadis yang dipertikaikan kesahihannya, kan? Awaluhu maghfirah, awaluhu rahmah, mula-mulanya rahmat, kan? Mana bulan Ramadan bulan yang penuh rahmatnya. Rahmatnya Ramadan kerana dengan adanya bulan Ramadan ini banyak kebajikan, banyak kebaikan yang diberikan kepada kita.
Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perlu kepada Ramadan ini. Kenapa kita perlu kepada Ramadan? Kerana kita perlu untuk mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. So yang kita buat amalan-amalan sembahyang, puasa, tarawih, tahajud, Quran dan sebagainya adalah suatu usaha untuk kita mengejar, untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita dengan mak ayah kita lah, kan, untuk memenangi hati mak ayah, kan. Bukanlah apa sangat kita bagi RM1, RM2, RM10, RM20 balik kampung lah, untuk memenangi hati dia, untuk kita menyedapkan hati dia. Bagilah barang, bagilah baju, bagilah itu, bagilah ini, ataupun buat itu, buat ini. Semuanya untuk kita mendapat dan juga untuk memenangi hatinya. Untuk memenangi hati ni, kan, dia bukan sekadar buat, tetapi benda yang lebih lagi daripada itu. Kalau sekadar buat tanggungjawab, nah, pergi sudah, kan, bagi makan, nah, ambil, makanlah, kan, itu kita buat. Tapi mungkin dengan lebih rasa kasih sayang itu, dengan caranya yang lebih lagi daripada itu. Mungkin kalau makan tu mungkin perlu bersuap-bersuap. Makan tu kalau perlu kita hidangkan, kita hidangkan. Kalau perlu untuk kita angkat, kita angkat. Kalau kita perlu untuk kita hias, kita hias. Kalau perlu kita masak 2-3 lauk, 2-3 lauk kalau perlu. Maknanya sebagai cara ataupun tanda untuk kita memenangi hati, memenangi hati mak ayah, atau memenangi hati siapa-siapa pun. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah dengan maksud mendapat rahmat tadi. Kita berusaha untuk memenangi hati, kan, ataupun dalam istilah kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang ini, tentulah lebih lagi daripada sekadar kita amal, dan tentulah kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, kita keperluan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kepada Ramadan ini kerana kita perlu untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mendapat redha Allah? Kerana kita ni, tuan-tuan, di atas muka bumi ini, bukan semua perkara kita nak kita dapat. Kan? Bukan semua perkara kita nak ni kita dapat. Nak jadi kaya, ramai yang tak jadi kaya. Nak banyak duit, kan? Nak sihat, ramai yang tak berapa sihat. Kemudian nak berjaya, nak itu, nak inilah, tak semua dia dapat. Mungkin ada yang dapat, tetapi mungkin tak ramai yang dapat. Malahan sebaliknya, ada perkara yang kita tak nak, kan? Siapa nak sakit, dapat sakit. Siapa nak aksiden, dapat aksiden. Siapa nak rugi, dapat rugi. Siapa semua tak nak. Siapa tak nak. Semua orang tak nak rugi, tak nak sakit, tak nak kemalangan, tak, semua tak nak. Tapi dapat. Mana kita nak buatnya? Mana kita nak menolaknya? Setelah itulah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita menerima segala ketentuan ini dengan hati yang terbuka. Dalam masa yang sama kita doa dan kita harapkan supaya kita mendapat ketentuan yang baik. Kita doa dan kita harap mendapat ketentuan yang baik. Dapat pilihan yang baik, dapat ketentuan yang baik. Tapi nak buat macam mana kalau itulah diberikan kepada kita? Kita mana kita nak ni? Kita dah berusaha, kita dah doa, kita dah buat, tapi dapat. Habislah ikhtiar kita, kan? Habislah usaha kita, dan kita terimalah dengan hati yang terbuka. Maka oleh sebab itulah, kan, diletakkan salah satu daripada rukun dalam rukun iman, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ni bukan main-main, bukan biasa-biasalah beriman kepada qada dan qadar ini. Kerana beriman kepada qada dan qadar inilah merupakan asbab untuk dia menerima dan juga untuk menjadikan dia bahagia dalam hidupnya. Menerima segala ketentuan yang diberikan kepada dengan hati yang terbuka. Kalau dia tak beriman kepada qada dan qadar ini, mungkin dia bunuh diri. Banyak kita dengar cerita dan statistik daripada Jepun, daripada Korea yang banyak bunuh diri. Kenapa banyak bunuh diri? Sedangkan negara-negara maju sekarang banyak duit, banyak harta dan sebagainya. Kenapa bunuh diri? Mungkin kerana disebabkan oleh tak menerima ketentuan. Mungkin rasa susah dengan apa yang ada. Wallahu alam yang menyebabkan ramai yang nak bunuh diri dan yang tak puas hati
dengan kehidupannya. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keperluan kita yang ketiga ialah keperluan untuk mendapat redha daripada Allah. Kenapa kita perlu redha? Kerana apabila kita mendapat redha daripada Allah Taala, Allah Taala akan redha kepada kita. Disebutkan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau suka dengan Allah dan Allah Ta'ala suka dengan kamu. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Maknanya tuan-tuan, untuk mendapat redha Allah Ta'ala ini radiyah, kita kena redha dulu dengan Allah. Apa contoh kita redha dengan Allah? Ialah kita redha dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan, yang telah dikenakan kepada kita. Sama ada senang ataupun susah. Setelah mana kita berusaha semampu yang mungkin, setelah mana kita buat, maka kita dapat, kita terimalah. Nak buat macam mana? Kan di atas ketetapan berkenaan. Yang kedua daripada perspektif redha Allah Ta'ala ini juga tuan-tuan, ialah redha ini dengan cara kita melakukan perkara yang disukai oleh Tuhan. Bila redha ni maksudnya kita suka. Kan? Kalau Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Kalau kita redha, kita suka. Kita restu. Dalam bahasa Melayu panggil restu. Mendapat restu daripada Allah. Mendapat persetujuan, mendapat pengakuan, mendapat pengiktirafan. Kalau mak dia redha, dia belajar kat mana-mana, belajar kat JMI, belajar kat UKM, dia redha, rasa lega lah anak tadi. Kan buat apa yang diredai oleh mak dia, yang mak bukan sekadar suka. Redha ni bukan sekadar suka, benda yang dia restu, lebih lagi daripada itu. Kan kalau benda yang dibuat tak redha, kan anak dia pergi mana-mana, mak tak redha kamu pergi, mak tak restu kamu pergi, kena berlaku sesuatu yang tak baik. Ini sebab mak tak redha di atas perbuatan kamu. Besar dia punya implikasi. Ini Tuhan tak redha, bukan mak tak redha. Mak ni ciptaan Tuhan. Kita ni mak memanglah berjasa membesarkan kita. Tapi Allah Ta'ala berjasanya lebih lagi daripada itu. Mak tidak, mak
Dia tak tahu laki ke perempuan. Allah Ta'ala yang menentukan laki ke perempuan. Lahir tak lahir bukan mak yang menentukan. Allah Ta'ala yang menentukan lahirnya, lakinya, perempuannya, ajalnya. Mak hanya menjadi vehicle sahaja, menjadi alat sahaja. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda yang Allah Ta'ala tak redha. Uish, satu besar dia punya implikasinya. Sebab itulah bila kita sebut tentang redha Allah Ta'ala ini, dia merupakan satu keperluan kita orang Islam. Kalau Tuhan tak redha, besar dia punya implikasinya. Maka kan, kita perlu lakukan sesuatu dalam bulan Ramadan ini bagi mengejar keredaan Allah, bagi mengejar benda yang Allah Ta'ala suka. Sehinggalah pada bulan ini kita tak diberikan waktu yang khusus, masa yang lebih khusus lagi. Contohnya pada mencari malam Lailatul Qadar, tak ditentukan khusus mana-mana malam kan. Dia hanya indikator dia ataupun hanya dia punya tipsnya kan, pada hujung-hujung bulan Ramadan, pada malam yang terakhir. Kemudian ada malam yang ganjil kan. Lebih pada itu tak diberitahu 21, 22. Semua ni untuk menjadikan manusia ni ada rasa kesungguhan. Bila dia ada rasa kesungguhan, menyebabkan dia berusaha tadilah mendapatkan redha Allah Ta'ala, mendapatkan kasih sayang, mendapat benda yang Allah Ta'ala suka. Ini semua perkara yang kita perlu dapatkan, khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang keempat, tuan-tuan, kita perlu kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan kita semayang tarawih. Di atas asbab hidayah lah itu kita pegang Quran dan kita sentuh dan kita baca Al-Quran. Di atas asbab hidayah daripada Allah Ta'ala, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan sekadar gerak hati kita buat. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni ialah kita dorongan untuk buat dan kita laksanakan perkara berkenaan. Ini mendapat hidayah. Kalau kita minta untuk pergi ke Kuala Lumpur misalnya kan, tahu jalan ke Kuala Lumpur, naik motor pun tahu, naik kereta pun tahu, naik train pun tahu, semua tahu. Tapi tak pergi, duduk tidur kat rumah masalahnya. Tak pergi, duduk. Tak dapat hidayah kerana tak bergerak. Kena bergerak walaupun mungkin lambat, walaupun jalan jam ke lambat ke, tapi tak apalah, dia telah bergerak. Bila bergerak insya-Allah akan sampai. Tapi kalau tak pergi, sekadar tahu sahaja, maka kan itu tak panggil hidayah. Hidayah ni bila dia buat. Hidayah ni bila datang masjid. Bila datang, dapatlah hidayah. Tak datang, tak dapatlah hidayah. Ini masalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada orang sebelah masjid tak datang. Kenapa tak datang? Tak dapat, tak sampai hidayah kepadanya. Hatinya tak terdorong. Hatinya belum bersedia. Hatinya tidak terbuka lagi. So, nak buat macam mana? Kita bagi tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya. Namun, tuan-tuan, berkaitan dengan hidayah ni, benda yang kita kena cari. Kalau buat rezeki, pandai pula. Rezeki yang segantang, tak jadi yang secupak, tak segantang. Pandai pula dia buat patah-patah Melayu pula tiang ni. Kalau hidayah, kan, tak nak cari, mana nak dapat? Kan, hidayah aku ni nak buat macam mana? Kan, Tuhan dah jadi aku jadi begini, nak buat macam mana? Kalau buat rezeki, pandai pula dia belajarlah. Dia pergi buat usaha itu, usaha ni macam-macam yang dia buat, dia pandai pula buat. Kenapa pandai buat? Kerana yang dia buat itu nampak dia punya usaha dan juga nampak dia punya pulangannya. Bab agama ni tak nampak dia punya pulangan tu, yang menyebabkan dia tak ada rasa terdorong untuk nak buat lebih lagi daripada itu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini yang kita maksudkan dengan mendapat hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah. Petunjuk ni namanya adalah sekiranya dia buat, dapatlah petunjuk. Kalau tak buat, tak dapatlah petunjuk. Ini masalah petunjuk. Dan hari-hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu bila kita buat, bila kita laksana dengan cara yang betul. Ada juga yang buat tapi cara tak betul. Lepas sembahyang asar, sembahyang sunat ba'da asar. Oh, bagus, dia kata aku ni rajin. Lepas sembahyang asar bulan Ramadan ni kita kena banyak buat amal ibadat, dia kata. Lepas sembahyang asar, dia sembahyang sunat ba'da asar, kan? Tapi kita kalau ada orang buat begitu, jangan kita tegur, kan? Mungkin dia tengah sembahyang qada kot barangkali, kan? Dia sembahyang qada kot lepas sembahyang asar, boleh dia qada lepas sembahyang asar, kan? Ataupun lepas sembahyang subuh, buat sunat ba'da subuh,
kan. Dia sebenarnya bukan ba'diyah subuh, dia buat sembahyang qada kot, kita sangka baiklah kan. Tapi kalau ada sungguh orang buat sembahyang ba'diyah subuh kan, ini tak tahulah bid'ah lagu manalah orang yang macam ni kan, nak buat baik tapi tak kena gaya, masalah juga kan. Sebab itulah benda ni kena belajar, dan saya sebutkan tadi keperluan kita kepada 4 perkara ini. Yang pertama tuan-tuan, kita ada mempunyai keperluan untuk mendapat keampunan daripada Allah, keperluan untuk mendapat rahmat daripada Allah, keperluan untuk mendapat keredaan daripada Allah, dan yang keempat, keperluan untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa kita bincang Ramadan ni daripada perspektif keperluan, daripada perspektif keutamaan? Kerana keperluan-keperluan ini tuan-tuan menggambarkan keterikatan kita dengan sesuatu perkara kan. Jadi kalau kita tak ada perlu perkara itu, maka kita tak peduli tentang perkara berkenaan. Tapi kalau perkara itu ada kaitan dengan kita, ada keperluan kita, maka kita akan cari, kita akan usaha dan kita akan dapatkan. Contoh yang telah saya sebutkan dalam mukadimah tadi, mungkin ramai yang belum hadir lagi pada masa itu kan. Kalau kita sembang bab keperluan ni tuan-tuan, keperluan ini kan, nak ceritanya bagaimana kalaulah kita diberikan offer, diberikan offer rumah, diberikan offer kenderaan dengan harga yang sangat murah, sangat murah. Rumahnya di offer sebanyak 800,000 kan, harga asalnya 1.4 juta, 1.2 juta. Kita diberikan offer 800,000 je ni. Tak mahal ni 800,000 kan. Bagi orang yang banyak duit mungkin tak masalah lah dengan 800,000. Kita ni yang mungkin tak berapa banyak duit, ataupun mungkin kita ada duit, tetapi duit itu kita mungkin nak buat benda lain, bukan rumah, sebab rumah pun kita dah ada dah. Rumah kita pun dah cantik dah, tak perlu rumah lagi. Walaupun orang offer kita 800,000, tapi tak payahlah sebab kita ada keperluan yang lain. Jadi kalau benda itu tak perlu tuan-tuan, kalau diberikan kepada kita flyers, keluar daripada masjid, keluar daripada shopping complex, keluar daripada mana-mana tempat, diberikan kepada kita flyers tentang perkara berkenaan. Ada tuan-tuan nak bawa flyers tu simpan kat rumah. Kan? Simpan kat rumah masa nak buka puasa, nak baca balik apa-apa benda yang ada. Kan? Biasa-biasanya yang saya tengok lah tuan-tuan, orang dapat flyers ni, dia tengok gitu, kemudian dia abaikan je flyers tu. Kan? Ataupun dalam bahasa yang lain, dia campak je flyers tu. Kan? Sebab apa? Sebab flyers tu bukan keperluan dia. Kan? Begitu juga contoh yang saya berikan tadi. Kalau berlakulah, takdirlah berlaku, ada sebuah bank di Bangi ni masalahnya, na'udzubillah lah, pergi contoh. Ada sebuah bank terbakar bank ni tuan-tuan. Terbakar bank ni. Kan? Mungkin 1 bilion habis terbakar duit contohlah daripada bank berkenaan. Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan sedih? Bank terbakar. Duit ni terbakar, tuan-tuan tak boleh tidur malam fikir tentang bank. Apalah bank duit 1 bilion habis terbakar habis. Musnah habis, orang nak kerja apa. Kan? Saya fikir tuan-tuan, kalau ada sini orang pecah kepala macam tu, fikir entahlah. Tapi biasa-biasanya kalau kita nampak bank terbakar, tak apalah. Kan? Bank pun ada garanti. Tak ada masalah apa. Kan? Bukan duit kita pun hilang, bukan duit penyimpan, sebab duit penyimpan tu ada garantinya. Kan? Yang menyebabkan bank terbakar ke, bank hidup ke, kita hidup macam ni je. Kan? Bank tu banyak duit, untung banyak ke, maka duit hidup kita macam ni juga. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Kenapa bank tu tak berkait dengan kita? Cuba bank tu berkait dengan kita. Cuba yang terbakar tu rumah kita. Cuba yang terbakar tu rumah mak kita dekat kampung. Cuba yang terbakar tu kereta kita. Tak meraung kita. Kan? Kenapa kita meraung? Sebab itu duit kita. Sebab itu rumah kita. Sebab itu kenderaan kita. Kenapa kita meraung? Sebab itu berkait dengan kita. Tapi kalau yang terbakar tu rumah orang, yang terbakar tu adalah bank yang kita tak berkait dengan, maka kita tak peduli. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Kita dengan bulan Ramadan ini, kita ambil peduli dengan bulan Ramadan. Sekiranya Ramadan ada berkait dengan kita. Tapi kalau Ramadan ni, yang dicerita, yang dikuliahkan oleh ustaz-ustaz ni, kan? Ataupun yang kita baca daripada hadis Nabi, yang kita dengar khutbah, apa juga yang kita dengar, yang kita baca daripada media sosial, daripada WhatsApp dan sebagainya. Kelebihan-kelebihan lambat-lambat, cerita yang sampai langit bumi dah dicerita. Kita kalau tak ada rasa keperluan, maka macam itulah kita lah tuan-tuan. Biarlah
nak malaikat lalu ke, Lailatul Qadar ke, Badar ke, Kamdar ke, kita buat tak tahu je. Kenapa buat tak tahu? Kerana itu bukan keperluan kita, bukan keinginan kita, dan juga bukan keutamaan kita. Di sinilah kita berusaha mengubah, melihat Ramadan ini sebagai suatu keperluan yang telah saya huraikan tadi. Kita ada 4 keperluan. Keperluan kepada rahman, keperluan kepada keampunan, keperluan kepada keredaan Allah, dan juga keperluan kepada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan keperluan-keperluan tadi, kita perlu melaksanakan. Sebab itu kita perlu kepada 4 kena. 4 kena. 4 kena ni maksudnya yang pertama kita kena buat. Kita kena buat. Yang kedua kena paksa. Yang ketiga kena ulang. Yang keempat kena tahan dan kena sabar. Yang pertama kena buat. Sembang macam mana pun kalau tak buat tak jadi. Sembang macam mana pun kalau nak berubah mesti hari ini. Sembang macam mana pun kalau nak berubahnya nantilah, dia kata. Nantilah tu udahlah tu. Kan? Kalau nantilah tu pakai tak ada lah. Nak berubah, nak jadi baik, nak jadi apa, mulalah hari ini dan mulalah sekarang. Kan? Mulalah, jangan nama nanti esok. Kan? Mulalah hari ini. Kalau kita mula pada hari ini, insya-Allah kita akan jadi baik dengan kita bermula pada hari ini. Yang kedua, bila kita nak berubah jadi baik ni, kan? Yang kedua, dia kena paksa. Kena paksa. Unsur paksaan ni memang kena ada. Kan? Kita tak boleh nak nak abaikan unsur paksaan ni. Anak-anak kita nak suruh dia semayang, bukan suruh-suruh gitu je, bukan suruh-suruh dengan mulut gitu je. Kita kena tanya, kita kena pastikan, kita kena paksa, kita kena marahkan dia sikit-sikit. Kita kena kita mungkin dalam masa yang sama kita gula-gulakan dia, dalam masa yang sama kita berikan imbuhan kepada dia, dalam masa yang sama kita rotan dia kalau dia tak buat. Masalahnya dia ada unsur paksaan sikit-sikit. Kan? Paksa diri. Paksa diri ni pun bukan mudah. Kita yang mula-mula nak beramal ni tuan-tuan, nak beramal ni sehingga kita boleh puasa ni, bukan senang juga. Kan? Bukan setahun kita puasa. Kalau umur 50, maknanya paling tidak 35 dah. Tahun tu paling tak lah. Kan? Dia telah berpuasa. Dia paksa. Benda ni paksa bermula dengan paksa, itulah akhirnya menjadi biasa. Kan? Bermula dengan paksa menjadi biasa. Kenapa ramai yang penuh 10? Kan? 10 daripada bulan Ramadan datang masjid. Masjid pun penuh dah 10 yang pertama. 10 yang kedua makin kurang. Kenapa? Kerana tak paksa. Mungkinlah paksa. Mungkin nak rehat lah. Kena paksa. Paksa diri. Bila paksa diri dah, barulah boleh nak datang. Boleh nak baca Quran. Boleh nak buat itu. Boleh nak kena paksa. Kalau tak paksa tuan-tuan, kan mungkin orang cakap apa paksa-paksa ni ustaz, kan la ikraha fid din. Tak ada paksa dalam agama. Tak ada paksa dalam agama ni, tak ada paksa orang bukan Islam nak masuk Islam. Itu la ikraha fid din. Kepada orang yang dah beragama, kita kena untuk diri kita sendiri, paksa diri kita sendiri. Kan? Kita kena kerahkan buat benda yang kita tak suka. Barulah nama paksa. Bila paksa itu barulah jadi. Kan? Mula-mula buat, kemudian paksa. Kalau biar je, kita pun malas ni balas. Kan? Sebab paksa inilah yang akan mengekang sifat malas itu. Kan? Bila kita dapat kekang sifat malas, akhirnya barulah kita akan cuba menjayakan Ramadan tadi dengan cara yang baik. Yang ketiga tuan-tuan, dia kena ulang. Kena ulang. Mula kena buat, kena paksa, kena ulang. Sebab benda baik ni bukan buat sekali. Dia kan boleh buat sekali. Dia kena berulang-ulang kali. Mak kita dulu kan suruh kita semayang. Sekali ke dia suruh? Tak pernah suruh lah. Sekali suruh dia semayang dah. Suruh sekali ke? Kan? Tuan-tuan mungkin ada anak, tuan-tuan mungkin ada cucu. Kan? Anak-anak kita ni suruh sekali je sedia baju. Lepas mandi sedia baju, sedia tuala. Sekali suruh je dah elok lah. Ini anak malaikat. Kan? Anak malaikat ialah suruh sekali je. Kan? Anak kita kan barangkali dengan kita pun sama juga kot. Lepas mandi apa di manalah dia tanggai baju, di situlah bajunya. Kan? Dia kerana ayahnya pun itu, anak pun macam tu juga sudahnya. Yang rumahnya berselera contohlah kan. Tapi nak ceritanya kan, nak suruh benda baik ni dia bukan sekali. Dia kena banyak kali. Buih-buih kita sebut. Kan? Berapa kali kita cakap kepada anak supaya dia semayang? Bukan sekali. Kan? Bukan, tak tahulah
1000 kali lah kot. 100 kali tu rasanya lebih kan. Hari-hari cakap kan. Kalau sehari sekali cakap dah 360 hari. 360 kali kan. Anak tu dah 5 tahun, 365 kali 5 dah berapa kan. 1000 kali, banyak kali dah kita cakap kan, supaya jadi baik, supaya semayang, supaya soleh, supaya bukan sekali cakap. So benda baik ni memang nak kena ulang. Nak kena ulang banyak kali. Sebab itu orang sebut tazkirah, benda sama je Ustaz. Memang benda sama. Sebab yang kita cakap dekat anak supaya semayang pun benda sama juga. Yang kita cakap anak keluar ni jadi baik-baik sikit lah, jangan nanti orang ada jaga duit dia dulu sikit. Bukan sekali kita cakap, benda sama juga kita cakap kan. Semua banyak benda sama je. Dan benda sama ni tuan-tuan merupakan keperluan kita kan. Merupakan keperluan. Dekat jalan raya tu banyak signboard, sama je signboard kan. Kapal tekorak tu je lah kan. Kenapa benda sama? Sama je. Memanglah benda sama. Sebab benda sama itulah yang ramai orang lupa, yang dia anggap benda sama. Tetapi sebenarnya jiwa manusia terdedah dengan salah dan silap. Dan bila terdedah dengan salah dan silap, memang selalu kena peringat. Peringat itu yang jadi tak samanya itu, walaupun benda sama, yang jadi tak sama itu orangnya itu. Orangnya itu. Memang cakapnya sama. Ketika mana kita gopoh, kita tengok disebutkan kepada kita sabarlah. Mungkin keadaan kita sabar tu tak sama, yang menyebabkan situasi kita mendengar kuliah, tazkirah dan sebagainya tidak sama. Sebab itu penting yang kita sebut sebagai kuliah tazkirah ni. Dan bukan sekadar sama, tetapi kuliah dan tazkirah ni, benda sama ni adalah keperluan dalam hidup kita. Jadi keperluan dalam hidup, dapat benda sama ni kan, keperluan dalam hidup. Kat jalan-jalan tu melambat-lambat benda sama je, signboard, signage tu sama je kan. Malahan kalau dekat kotak rokok pun ada tazkirah kan. Kat kotak rokok ada tazkirah, sekarang dah tak ada dah kot. Dulu adalah amaran kerajaan Malaysia, sekarang sudah tak ada dah maksudnya kan. Tak tahulah, mungkin rokok ni disedar lah kot kan. Dulu ada tazkirah lah tu kan, bagi ingat amaran, bukan bagi ingat lagi, bagi amaran lagi kan. Tapi nak cerita ni satu keperluan dalam hidup kita, kena berulang-ulang dan kena mengulang. Sebab itu nak jadi baik ni memang kena ulang, berulang-ulanglah sehingga amal kita, sehinggalah kita jadi baik, sehinggalah amal kita ikhlas. Tuan, kita nak bagi duduk kuliah ni masalahnya bukan hari ini tuan-tuan baru datang kuliah. Kuliah baru datang hari ini ke? Tak. Adakah baru datang bulan puasa pun tak juga. Memang dah biasa kan. Sehinggalah amalan tersebut dah biasa dengan kita kan. Dah biasa, dah sebati dalam hidup kita kan. Nak bagi sebati tu bukannya dalam masa 30 hari, bukanlah masa sebulan, bukanlah masa setahun, banyak tahun. Tuan yang semayang zuhur dekat masjid, main zuhur dekat surau berjamaah kan, baru bulan puasa ni ke baru buat? Dah, benda dah biasa dah kita buat. Berapa tahun dah kita buat? Dah 20 tahun dah Ustaz. Berapa tahun dah buat? Oleh kerana kat JMI ni pelajar baru 3 tahun lah kan. Tapi nak cerita ni benda ni dah lama kan. Kita semayang sunat ba'diyah maghrib. Bila tuan-tuan start semayang sunat ba'diyah maghrib? Sejak berapa tahun agak-agak? Entahlah Ustaz. Tapi singat dulu. Masa belum kahwin ni, tak ada nak pergi masjid Ustaz. Masjid pun tak ada, naik ba'diyah tak ada lah Ustaz. Kan? Bila start anak dah kahwin, dah ada menantu, barulah rasa nak warak sikit kan. Barulah lepas semayang maghrib tu, barulah semayang sunat ba'diyah sikit kan, sekali. Itu pun kat masjid, itu pun kat surau, kat rumah tak ada Ustaz kan. Berapa tahun? Tengok baru anak baru 5 tahun ya Ustaz kan. Nak ceritanya tuan-tuan, satu-satu perkara nak menjadi tabiat kepada kita kan. Kita ambil tabiat yang baik lah, bukan tabiat sini orang sebut tabiat buruk. Kita lihat daripada tabiat yang baik. Nak bagi jadi satu tabiat yang baik ni bukan masa setahun. Nak jadi tabiatkan kita semayang kat masjid misalnya, semayang subuh kat masjid, apa kat masjid ni, apa nak jadi baik, bukan masa setahun. Dia makan masa 20 tahun kan. Saya tak percaya tuan, saya pun nak tanya kan, tuan-tuan fikir tengok macam mana diri kita sendiri dulu kan. Bilalah mula start datang masjid, bilalah kita ni kan mula rajin sikit dengan kuliah, dengan mengaji, bilalah kita ni rajin nak pegang Quran, sejak bila kan. Bukan tahun ini, bukan baru-baru ni. Mungkin kalau ada yang baru-baru kali ini, alhamdulillah Tuhan dah beri hidayah kepada dia kan, baru tahun ini dan perlu istiqamah sampai dia ke hujung hayatnya.
lama masanya tuan-tuan. Sehinggalah tuan-tuan ni yang dipanggil dengan amalan ini perlu diulang-ulang sehinggalah kita mencapai tahap ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau nak tunggu ikhlas baru beramal, sampai tua lah Ustaz, dia derma 2 kupang saja. Kenapa 2 kupang je? Sebab 2 kupang lah ikhlas katanya. Kan? RM2 tak ikhlas. Kan dia kata Ustaz dia sebut Allah Taala terima amalan yang ikhlas. Ya, betul juga kan. Amalan tak ikhlas Tuhan tak terima. Kan RM2 tak ikhlas, 2 kupang je ikhlas Ustaz. Kan RM2 tak ikhlas, tak payahlah kalau kita buat amalan tak ikhlas. Memanglah nampaknya betul, tapi itu cara yang salah. Cara yang betulnya beramallah sehingga mencapai tahap ikhlas. Walaupun mungkin di tingkat awal ni tak berapa ikhlas mana. Kan? Walaupun kita ni tuan-tuan semayang kat masjid je, semayang kat ba'diyah ni. Kat rumah tak ada Normadiyah, rumah kita orang rumah je yang ada tuan-tuan. Kat masjid tak ada kita nak kat masjid je kita rajin. Kat rumah kita tak rajin. Tak apalah. Setengah-setengah orang marah begitu tak. Bagi saya tak apa. Amal ini kan kita buat sikit demi sedikit kan. Orang putih kata macam snowball katanya kan. Macam bola salji. Sedikit lama-lama kalau dia bergerak makin lama makin banyak, makin lama makin besar. Kan maknanya kan kita ni perlu untuk beramal sehinggalah kita mencapai tahap ikhlas. Bukan menanti ikhlas baru beramal. Yang keempat ialah kita perlu tahan. Kena tahan. Kena tahan. Benda ni apa-apa pun kena tahan. Kalau tak tahan, kalau tak sabar memang kita balik awal lah. Kalau tak sabar memang kita rasa patah semangat. Kena tahan. Sebab tu 4 kena tadi. Kan? Apa pula kena Ustaz? Jangan terkena dah lah. Kan? Ada 4 kena. 4 kena ni apa dia? 4 yang pertama kena buat. Yang kedua kena paksa. Yang ketiga kena ulang, berulang-ulang kali. Yang keempat kena tahan dan kena sabar. Barulah kita boleh untuk menjadi orang baik, nak berubah apa semua perlu kepada 4 kena. Jangan sudah terkena lah tuan-tuan. Ringkasnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini saya cuba berkongsi apa yang saya tahu berkaitan dengan kelebihan. Bukan berkaitan dengan kelebihan, tetapi berkaitan dengan keperluan kita kepada Ramadan. Walaupun diceritakan kepada kita pelbagai kelebihan Ramadan ni, kan macam-macam kelebihan yang dicerita, tapi kalau kelebihan itu tak ada keperluan kita tak peduli, kita tak tahu je kelebihan itu. Kenapa kelebihan kita tak peduli? Kerana itu bukan keperluan kita, kerana itu bukan keutamaan kita dan juga bukan keinginan kita. Justru untuk kita berubah jadi baik, kita perlu kepada 4 kena ini. Yang pertama kena buat, yang kedua kena paksa, yang ketiga kena ulang, dan yang keempat kena tahan dan kena sabar. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada tengah hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.